أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kurniaan hidayah dan taufik ini sentiasa dikurniakan kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan teruskan lagi pengajian kitab Sairus Salikin karya Syekh Abdul Samad Al-Falembani rahmatullah alaih. Al-Bab Tasi'u fi Zammil Kibri wal Ujubi. Artinya, bermula bab yang ke-9 pada menyatakan kecelaan kibr, yakni takabur, dan ujub. Ujub dengan arti bangga diri. Ketahui olehmu bahawasanya kibrun itu bahasa kita sombong, bangga diri. Sombong dengan bangga diri ni dia dekat-dekat tapi berbeza. Sombong ni kait dengan orang lain. Kita menyombongkan diri ke atas orang lain. Bangga diri ni lebih kepada sifat dalaman kita, merasa kita ni merasa senang, merasa tinggi, merasa mulia dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Tapi dua-dua ni ada unsur merasa mulia diri, tinggi diri dan sebagainya. Yang ni membesarkan diri itu, iaitu dicela oleh syarak. Jadi sifat kibrun ini ataupun membesarkan diri ini, membangga, memulia, mengangkat diri ini adalah perkara yang buruk, dicela oleh syarak. Seperti firman Allah Ta'ala, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Artinya, lagi akan aku palingkan daripada mengenal akan dalil yang menunjukkan akan daku akan mereka yang takabur. Yang ini kata Allah, akan ku palingkan, akan ku jauhkan, akan ku dendeng, tutup orang-orang yang takabur ini daripada melihat kepada dalil-dalil yang menunjukkan kepada kebenaran Allah sehingga menjadi beriman kepadanya. Jadi orang-orang yang takabur, yang sombong ini,
Dengan sifat itu dia menjadikan Allah Ta'ala tutup dia sehingga tak nampak dalil-dalil yang membawa dia ni yakin beriman kepada Allah dan kuat imannya kepada Allah. Jadi tak nampak situ. Itu adalah diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran, bahawa orang yang takabur itu seperti itulah. Allah Ta'ala tutup hati dia sehingga tidak dapat memahami, tak dapat mengerti dengan baik dalil-dalil yang menunjukkan kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang takabur di dalam bumi, maksud takabur dalam bumi ini yang takabur dalam kehidupan duniawi inilah. Tapi bahasa tua, dalam bumi, siapa dia pula duduk dalam bumi ni? Jadi dengan erti orang-orang yang takabur, sombong dalam kehidupan duniawi hari ini dengan tiada sebenarnya. yakni orang yang takabur yang tidak ada asal. Difahami di sini ada perkara-perkara tertentu yang kita ini dibenarkan untuk bersikap demikian, nanti akan dijelaskan secara terperinci. Kita mengangkat diri kita ni dalam perkara-perkara tertentu tu ada keharusan syaraknya dalam perkara-perkara tertentulah. Tapi saya beritahu awal-awal ni takut orang keliru. Sekalipun saya kata tadi tu dalam perkara-perkara tertentu dibenarkan orang melakukan sesuatu yang boleh disebut takabur kerana meninggikan dirinya, mengangkat dirinya itu, tapi hakikat sebenarnya bukan takabur. Contoh macam mana? Kita pergi sebelum kita jelaskan bila sampai tempat dia lah. Ada dua golongan ataupun dua kelompok yang berperang. Maka sekelompok ni Muslim ni berperang dengan kelompok yang ditakdirkan berlaku perang lah. Jadi kelompok Muslim ni dalam cara dia nak menakutkan musuhnya tu, maka dia tunjukkan sama ada dengan percakapannya, dengan penampilannya, dia tunjuk bahawa dia ni mengangkat diri dia tujuan supaya musuh dia takut. Percakapan ke tak kira lah. Sama dia bercakap dia tu, aku tak takut kamu. Selalu gitu. Ataupun tak kira lah perkataan-perkataan yang ada unsur dia angkat diri dia lah. Aku ni tak takut orang. Ataupun kita ni orang ni tak takut ke musuh-musuh. Jadi dia angkat diri dia. Dia angkat. Jadi nampaknya macam mengangkat diri itu adalah mana takabur. Tapi dalam kiki seperti ini ada keharusan syaraknya. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, kalau orang dia tu seorang Islam yang bercakap macam tu, dia bercakap je. Dalam hatinya tak ada unsur-unsur kesombongan, tak ada. Cuma dia bercakap atas dasar hello untuk menakutkan musuh. Sebab tu jadi walau bagaimanapun nanti bila kita tengok dalam bab-bab dalam perkara yang dikecualikan daripada takabur yang dilarang tu, disebut contoh-contoh seperti tadilah. Dari segi nampak, dari satu segi je nampak macam ada unsur takabur, sebenarnya dari segi hati dia tak ada pun kesombongan, tak ada pun. Jadi nak kabarnya bahawa nampak macam takabur tapi hakikatnya bukan takabur. Sebab takabur ni orang yang angkat diri dia bukan saja dengan perwatakan, tapi dengan perasaannya sekali. Dengan perasaan dia sekali. Dia angkat diri dia. Dia membanggakan dirinya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kadzalika yatba'ullahu ala qalbi kulli mutakabbirin jabbar. Artinya seperti yang demikian itu memeteri Allah Ta'ala atas tiap-tiap hati orang yang mutakabbir, yakni orang yang bertakabur ni. Allah Ta'ala teri ni ibarat gak macam gak kuci.
Taba'ah ni tutup pun bukan tutup saja, tutup rapat. Kita kan teri teri ambil besi teri kiri kanan tu, kejap molek. Jadi orang yang mutakabir ni, hati yang sombong takabur ni, Allah Ta'ala tutup hatinya dengan kemah, kejap. Maksudnya orang yang bersifat takabur ini jauh daripada hidayah. Susah nak dapat hidayah dengan sifat takabur dan sombong. Yang gagah ni bukan berarti gagah tu molek. Jadi gagah di sini adalah dengan makna kesombongan, dengan makna takabur, sombong, bangga diri. Jadi kalau kita faham perkataan gagah ni, dah salah ke gagah? Padahal gagah ni sesuatu yang baik. Jadi gagah di sini adalah semakna dengan takabur tu, perkara yang buruk. Orang yang bangga dirinya, mengangkat dirinya, menyombongkan dirinya. Yakni yang dibutakan oleh Allah Ta'ala akan mata hati. Jadi sifat takabur itu menjadikan hati manusia itu buta. Sebab tu kita dilarang berjidal, berdebat. Berdebat ni ada nyakit buruk dia. Dalam Islam disuruh munaqasyah ni hiwar, yakni perbincangan cara baik, cara hujah, yang mana sikap orang yang bermunaqasyah tu nak tahu mana betul mana salah. Debat ni dah, ya set dulu aku betul, memang kamu salah. Jadi ke mana-mana pun jangan cari jalan nak menyalahkan lawan dia. Jangan cari jalan. Ini sikap orang yang berdebat. Ke mana-mana pun jangan betul ke dia. Adapun munaqasyah wajadilhum billati hiya ahsan itu, dia memang nak tahu sungguh. Muka-mukakan dalil, aku mukakan dalil. Berarti mana kuat? Andai kata dalil dia lebih kuat, kita akan terima kebenaran tu. Kalau dalil kita lemah, kita aku bahawa pendapat kita ni lemah. Itu orang munaqasyah. Dibenarkan. Tapi jidal, perdebatan ni buruk. Buruk kok mana? Antaranya kerana ada sifatnya orang yang berjidal ni, berdebat ni, selalunya dia ada sifat ni, sombong dia ni. Ada lagi. Bila dia nyombong, dah apa dah. Biasanya orang yang suka berdebat ni, dia ada nyakit sombong, dia ada nyakit fanatik. Fanatik ni tak jenis ta'assub yang membuta tuli. Orang kata apa-apa tak ada lah. Jadi telinga badak dah, telinga badak. Jadi nak beritahu bahawa perbuatan itu tidak baik dalam agama. Perdebatan ni konsepnya tadilah dia akan nak mengalah, nak mengalahkan orang. Bukan dia nak tahu, membincangkan, nak tahu mana betul, mana ada apa nak betul. Tujuan tu dah apa cak lari tu. Jadi nak kabarnya kait dengan ayat ni saya sebut tadi tu, ghalibnya orang terlibat dengan perdebatan ni tak lagi dari sikap ni. Ada sikap takabur sombongnya, kemudian dia ada juga sifat ta'assub membetul-tulinya. Dua nyakit mereka dan benda-benda yang buruk. Akibatnya dia tertutup daripada memahami. Mata hati orang yang membesarkan akan diri. Jadi orang yang menyombongkan diri ini ditutup mata hatinya itu oleh Allah, sehingga tak nampak lah. Bila tutup tak nampak. Maksudnya apa yang nak dijelaskan, kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan, jadi tak nampak kerana sikap takabur ni. Daripada melihat akan dalil yang menunjukkan keadaan Allah Ta'ala dan keadaan sifatnya dan keadaan af'alnya, yakni dalil-dalil yang menunjukkan kepada kebenaran kewujudan Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, jadi tak nampak. Jadi tak nampak. Jadi orang musyrikun ni, kenapa sebahagian mereka itu agak susah menerima hidayah? Antara sebabnya kerana mereka dipenuhi oleh sikap kesombongan. You tengok kan? You tengok dekat zaman Nabi dulu, orang-orang yang ikut Nabi Muhammad ini, sebahagian besar mereka ini orang-orang yang dianggap arazil. Arazil ni orang-orang yang bukan orang-orang kenamaan,
bukan orang yang berkedudukan. Jadi pada waktu itu orang yang ikut Nabi ni ramai dari kelompok tu, kelompok orang-orang bawahan. Jadi sekelompok musyrikun ini orang yang pada waktu itu ditakdirkan mereka ni orang-orang yang berkedudukan, orang kenamaan dan sebagainya. Jadi dia merasa sombong ke atas pengikut Nabi ni yang dianggap orang bawahan ni. Jadi itu menjadi sebab mereka ni terhijab daripada menerima hidayah. Jadi tak dengar dah, tak pernah dengar. Sebab apa? Kerana dia sudah dipengaruhi oleh sikap-sikap kesombongannya itu. Ini berlaku zaman Nabi. Jadi sebahagian daripada pemuka-pemuka Mekah ni pada waktu itu terhalang dengan sebab sifat kesombongan. Tapi sebahagian mereka itu di kemudian hari adalah yang Islam juga, mungkin lambat kerana tertutup dengan sikap-sikap kesombongan. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Artinya, dan menuntut bukakan mereka itu. Ini terjemahan secara direct. Maksud menuntut buka ni, yakni mereka ini minta diberi kemenangan oleh Allah. Cuma diterjemah di sini secara direct. Mereka menuntut buka, minta supaya buka benda pula ni. Jadi bahasa kita hari ini, iaitu mereka ini yang disebut dalam ayat ini minta dengan Allah Ta'ala supaya diberi kemenangan dalam perang dan sebagainya. Dan jahat tiap-tiap orang yang gagah. Ini pun tiap-tiap orang yang gagah ni, terjemahan bahasa kita hari ini tak pernah faham bahasa ni dengan makna iaitu jahat di sini rugi. Maka rugilah, kalahlah tiap-tiap orang yang gagah dengan arti orang-orang yang sombong. Bukan orang yang gagah dengan arti orang yang kuat, tidak, orang-orang yang sombong, yang membesarkan akan diri itu. Jadi ayat ini beritahu sekelompok mereka ni minta pertolongan Allah Ta'ala supaya beri kemenangan. Lalu orang-orang yang sombong dari kalangan orang musyrikun ni, yang sombong ni, kalahlah mereka ni, rugilah mereka ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi misqalu zarratin min khardalin min kibrin. Artinya, tidak masuk akan syurga, yakni tak masuk syurga, terhalang. Siapa? Seseorang yang ada di dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawi, daripada kibrun. Orang yang ada sifat takabur walaupun kecil dalam hati dia, tak masuk syurga. Jadi nanti akan diterangkan maksud kibrun ini. Kerana perkataan kibrun ni, takabur ni, sombong ni, dia ada istilah dia, ada maksudnya. Cuma saya takut orang keliru faham di sini. Ada sikit pun tak boleh masuk syurga dah. Saya takut orang jadi salah faham awal-awal. Oh itu kita semua ni tak lepas belaka ni. Sebab kadang-kadang mari juga nyakit itu kadang-kadang. Jadi kibrun ini, takabur ni, asas utamanya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Jadi sesiapa yang tolak kebenaran dengan arti dia tidak beriman kepada Allah, walaupun sikit penolakan tu, dia dikira sudah tidak beriman, berarti terhalanglah daripada masuk syurga. Kena faham gitulah. Saya takut orang keliru, sikit tak boleh dah, padah dah kita ni. Kerana asal takabur, asal tu batarul haq, menolak kebenaran, disebabkan kerana kesombongan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis kursi, qala Allah Ta'ala, al-kibriya'u radai wal azamatu izari. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari,
faman nazani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Artinya firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala ini sekalipun disebut firman Allah, tapi dia bukan ayat Al-Quran. Yang seperti ini dinamakan hadis kursi. Hadis tapi dinisbahkan kepada Allah berkata. Tapi bendanya adalah hadis. Orang dia panggil hadis kursi istilah. Jadi kalau kita dengar istilah hadis kursi itu, inilah maknanya. Kalimah itu bukan ayat Al-Quran, dia hadis, tapi dinisbahkan kepada kata-kata Allah ataupun firman Allah. Firman Allah Ta'ala, bermula kibrun, yakni takabur itu, iaitu selendangku. Selendang ni, kain alik atas ni, pakaian alik atas selendang. Jadi sebab itu kita ni dalam memahami nas agama kena ada kaedah. Antara punca kesesatan dan punca punca terjadinya kesesatan ni dan punca setengah golongan menyesatkan orang lain, puncanya sini lah. Kadang-kadang tidak memahami cara menafsirkan dalil. Bila tak faham, orang tu sendiri mungkin jadi sesat, atau juga dia akan menyesatkan orang lain disebabkan kerana dia pun tak faham cara menafsirkan tu. Ini bahaya hari ni. Hari ni mudah dah lalu kelompok-kelompok tertentu melabelkan orang dengan golongan syirik, kufur. Berani dak lalu hari ni. Dulu orang tak berani, mudah-mudah. Dan mazhab Ahlussunnah ni antara ciri dia, nak tahu Ahlussunnah, iaitu tidak mengkufurkan seseorang dari kalangan ahli kiblat, yakni yang bersyahadah dan mendirikan solat. Tidak kaya tu kufur, kecuali dengan sebab-sebab yang jelas dan dihukum oleh qadi. Barulah. Kalau tidak, mereka tidak akan mengkufurkan. Itu sikap Ahlussunnah, mazhab Ahlussunnah. Dia tak akan mengkufurkan orang, mensyirikkan orang, kecuali sebab tadilah, sebab yang jelas, lalu dipastikan, diusul, ditanya, disiasat, pasti, suruh taubat tambah lagi, baru qadi jatuh hukum. Itu baru jatuh. Kalau tidak, tak. Itu sikap ahli sunnah. Jadi kalau ada yang mengambil sikap tak seperti ini, itu bukan gaya ahli sunnah. Taklah nama lain, tak apa lah. Pergi daftar ke ROS, tak nama apa-apa. Itu bukan gaya ahli sunnah. Kita baru ni, kita kejut tengok sudah menyerap masuk di negara kita ini pattern-pattern ni. Sebenarnya lama dah pattern ni, tapi saya tak mau cakap panjang sangat. Tapi pattern seperti ini sudah lama berlaku dalam negara ni. Cuma akhir-akhir ni pattern lain sikit mari. Lebih kurang kau cepat menjatuhkan hukum korang sebagai kafir, sebagai syirik dan sebagainya, kerana zon, sangkaan. Lebih-lebih lagi itu bersifat tuduhan. Hak dia faham, menurut faham dia, bukan faham orang yang nak tuduh tu. Sepatutnya kita ni nak jatuh hukum korang, kita kena tanya dia, betul tak mu kata gini, maksudmu gini? Patutnya ni dah kita buat pandai-pandai, gini mau jatuh korang, mu gini hukum dia. Ini kerja orang tak sihat akal, kerja orang tak sihat akal. Kita nak hukum orang tu, kita kena tanya dia, tu tak mu kata gini, benda maksud kena hurai tu, tanya jelas dah baru. Ni tak apa-apa, kita lebih-lebih beginilah. Lepas tu tak level. Bahawa ni ada dalam WhatsApp, alim ulama kita dilabelkan sebagai kuburiyun. Ini mainan Pak Wahab lah ke ni. Istilah Pak Wahab ni orang terpengaruh nak faham Wahabiyah lah. Kejut kita tengok orang tu dengan beberapa orang alim ulama yang orang kenal dia, kemudian bukan saja yang sezaman ni, termasuk alim ulama dulu pun yang sudah meninggal dunia, yang kita hari ni belajar kitab-kitab dia itu termasuk.
termasuk sebagai kelompok yang ni. Tapi label dia sebut tu pelik tu, kuburiyun. Istilah kuburiyun. Lalu dihukumkan sebagai kelompok syirik, sebagai kelompok yang rosak imam. Baik, saya nak sebut sebab nanti hari ni banyak orang hantar kekuasaan. Orang ramai ada orang kala ni termakan lah, kena lah. Ni bahaya gini, bahaya mainan. Jadi beberapa kelompok dituduh sebagai kuburiyun ni, terutamanya kelompok-kelompok ahli tasawuf dan sebagainya, yang mereka ni suka ziarah kubur, menziarahi kubur, terutama kubur para nabi, para aulia, para salihin, yang mereka ziarah ni dengan banyak tujuan. Maka salah satunya adalah tabarruk ataupun tawassul, dan itu adalah masalah yang dikhilafkan ulama. Dikhilafkan ulama. Ada orang kata tak boleh, ya maka tak boleh tu. Tapi ada kelompok ulama yang mengharuskannya dengan dalil-dalil yang banyak. Ada apa masalah yang tidak disepakati oleh ulama, dikhilafkan ulama. Tapi kelompok ni menilai orang-orang ni sebagai kuburiyun, yakni penyembah-penyembah kubur. Kuburiyun ni dinilai sebagai penyembah kubur. Dia ni ke kubur, ziarah kubur, para wali, para aulia, para salihin dengan dasar-dasar kefahaman-kefahaman yang sahih menurut mereka, dan ada dalil yang membenarkan mereka buat macam tu. Sudah dibahaskan lama dah benda ni, tapi nak kabarnya ada kelompok ada setuju dengan kelompok ni, dan amalan mereka ni label sebagai kuburiyun, dengan makna penyembah kubur. Sebab apa kita tak kata orang pergi Mekah tawaf Kaabah tu sebagai hajariyun, penyembah-penyembah batu? Kan senang. Duk musing keliling, semayang menghadap situ. Bapa tak hajariyun, ni penyembah-penyembah batu. Cuba je. Dari segi fenomenanya lah. Tapi nak beritahu akal sakit, akal sakit hari ni. Akal sudah rosak, gaya berfikir sudah rosak. Jadi labeling bahan rambang. Jadi tidak ada asas yang kukuh, tidak ada kefahaman yang jitu. Jadi hari ni banyak berlaku hari ni. Hari ni kita kena jaga-jaga hari ni. Nak kabur segini, saya nak kait dengan tadi je, hadis ni je. Bila Allah Ta'ala kata Al-Kibriya itu, iaitu kesombongan itu selendang. Kalau kita tidak ada manhaj, kaedah, cara memahami dalil dengan kaedah yang betul, inilah tempat orang akan jadi sesat. Dan ini juga mungkin dijadikan lista golongan untuk menyesatkan orang yang tidak saliran sefaham dengan dia. Jadi zahir hadis ni memberi faham seolahnya Tuhan ni ada pakaian selendang, ada selendang. Kalau nak faham secara ayat zahir dia tu, boleh je. Kalau faham secara zahir, memang Tuhan tu ada pakaian selendang, ada selendang dia. Tapi seperti itukah yang difahami oleh ahli ulama? Tidak seperti itu. Sebab apa? Sebab mereka ada kaedah memahami dalil ni. Kaedah memahami dalil. Saya nak kabarnya, kalau orang tak ada kaedah ni dia akan jadi sesat, sehingga berkeyakinan Tuhan ni ada selendang. Memang zahir ayat gitu, zahir riwayat ni gitu. Tapi kita tahu ulama kita tak faham pasal tu. Mereka ada maksudnya, mereka ada kaedah untuk faham dalil-dalil macam ni. Jadi saya nak kata hari ni ada kelompok orang yang mana dia memahami dalil secara tidak ada sistem tadi tu. Mulalah tuduh orang, orang ni syirik lah, orang ni kafir lah. Saya nak khabar tu sebab hari ni timbul nyakit-nyakit ni. Nyakit-nyakit ni yang pada saya berpunca daripada kelompok-kelompok akal tak sihat mana. Akal tak sihat mana. Baik, saya nak pergi jatuh lagi, tak apalah sebelum pergi nak khabar ni, bahawa lubang ni lubang kalau tak kena gaya, orang boleh sesat dan boleh jadikan bahan untuk menyesatkan orang kalau tak kena gaya. Saya nak beri contoh, ambil ayat Quran senang tadi. Dalam Al-Quran Allah ada firman,
Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Engkau pada waktu engkau melontar tombak tu, engkau tidak melontar wahai Muhammad, tetapi Allah yang melontar. Zahir ayat ni kalau kita baca terjemah suti-suti, fenomenanya gini, Nabi melontarkan tombak dalam perang, Nabi melontarkan tombak. Tapi Allah Ta'ala kata, wa ma ramaita iz ramaita. Pada waktu engkau melontarkan tombak tu, sebenarnya bukanmu yang melontarkan, walakinnallaha rama. Tapi Allah yang melontarnya. Zahir ayat ni memberi faham, hak kita nampak terang tapi Nabi duk lontar tombak tu, tapi Tuhan kata Allah yang lontar, seolahnya Nabi tu adalah Allah. Kau faham zahir ayat ni? Kata apa? Walakinnallaha rama. Sebenarnya hak lontar tu Allah. Hak kita tengok Nabi lontar tombak ni, tapi Tuhan kata walakinnal, tapi Allah lah yang melontar. Kau faham zahir ayat ni? Seolahnya Nabi tu Allah. Nak gambarnya. Tapi seperti itu kalau ulama kita faham ayat ni? Tak macam tu. Zahirnya gitulah. Tapi ulama kita faham dengan baik. Sebab apa? Mereka ada manhaj, mereka ada kaedah memahami ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tu ada ayat yang muhkamah, yang jelas, ada ayat mutasyabihah, ayat kesamaran, ada belaka. Ada ayat tentang akidah, ada ayat tentang ruhaniyah, kerohanian. Jadi ulama kita faham dia ni. Jadi bila baca ayat tadi tak keliru. Sebab apa? Dia tahu dah ayat ni ada maksud dia. Tapi kalau tengok pada zahirnya, Nabi Muhammad jadi Tuhan dah. Sebab Tuhan sendiri beritahu, ketika engkau melontar tu sebenarnya bukan engkau, tapi Allah. Zahirnya. Tapi tidak seperti itu. Nak kabarnya sebab apa? Kerana ulama-ulama kita ni tahu maksud dia. Ada cara memahami ayat macam ni. Tapi hari ni nak kabarnya hari ni dengan ayat ni, kalau tak ada cara boleh jadi sesat orang, kalau tak tahu kaedahnya. Tapi dengan ayat seperti ini juga, setengah orang gunakan untuk sesatkan orang lain, ada juga. Nak kabarnya bahawa hari ini berlaku ketidakjujuran, tak jujur dalam memahami. Tak jujur satu hal dah. Satu lagi, niat-niat dah berapa sihat. Kita ni kalau kita nak jatuh hukum orang, kita kena persok dia betul ke masuk gini-gini, baru kita jatuh. Hari ni dah kita pandai-pandai tafsir, kurang tak lepas situ. Hari ni nyakit hari ni. Ini nyakit orang yang tidak sihat. Ayat Quran ni pada hatinya bergantung pada interpretasi dia lah. Tapi kalau kita ni pihak mereka, kita rasa tak setuju ke dia, ada ke sekali sampai sekarang tak ada lagi. Sebab di mana kita ni duduk dalam satu forum bincang, kalau mu kata gini sebut dari mu pun aku kata gini, jadi mana tak ada ke. Jadi mana hak ni duduk gini cakap gini, hak ni duduk ni cakap gini. Macam kita kata tadi apa sejarah kubur dipanggil apa. Saya pernah dengar hadis, satu hadis. Tapi hadis ni tak tahu riwayat siapa tak. Cuma dia punya ni kata dua jenis manusia yang paling terkutuk sekali dalam dunia ni. Dua jenis manusia paling terkutuk sekali. Yang pertama orang yang semasa tiupan sangkakala yang pertama tu dia. Apa yang pertama? Jadi mana kalau kita tengok hadis lain pun, sangkakala yang pertama tu tiup, orang Islam tak tahu. Jadi mana orang kafir bukan dia tu. Yang pertama. Yang kedua, jenis manusia itu ni kata orang yang menjadikan kubur tu tempat ibadah. Tu dia. Jadi mana baik, nanti saya nanti. Baik, sekarang ni begini. Itu yang saya masukkan tadi, cara menafsir yang salah. Cara nafsir yang salah ni tak memahami konteks dalil tu punca. Yang kedua, ambil sekerat-sekerat. Pakai hadis ni, tidak tengok hadis lain berlambak ke? Ini punca masalah. Jadi punca yang jadi hari ini, pertama sekali pokok pakar hati perut tak sihat lah. Itu punca sebenar. Hati perut tak sihat. Kalau orang tu jujur, dia akan tengok dari lain juga.
Selagi sebelum seorang ni menuduh orang lain ni, dia akan peresah dengan dia dulu, dan dia akan beri peluang orang ni untuk bertahan apa dia kata dulu. Mu kata ni betul tak begini? Apa dalilmu pula? Itu orang yang jujur. Tapi hari ni unsur ni tak ada. Unsur tak timbul. Lepas tu tidak, bila timbul masalah, tidak dibincang secara tertutup. Orang nak ajak bincang, tak boleh pula tu penyakit hari ni. Ini timbul hari ni. Jadi yang saya nak masukkan tadi tu, helah-helah yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang tertentu ni untuk menyesatkan orang, helah tadilah. Pokok pakar balik-balik tidak ada kejujuran. Tak ada kejujuran dalam hal-hal seperti ini. Macam tadilah, kalau kita nak menilai orang ni, kita akan peresah dia dulu, tanya dulu, minta dia berujah dulu, kita nilai ke dia. Ni dah. Kita pandai-pandai duduk beri pandangan kita gini-gini, mau kita cok dia. Ini penyakit. Ini kerja-kerja orang yang tak bersihat ni. Tak bersihat. Jadi seperti kalau dalil yang disebutkan tadi tu, antara orang yang buruk ni, orang yang beribadah di kubur tu, itu satu riwayat, tapi apa maksud dalil tadi tu? Dan tengok dok dalil lain lagi berkait dengan ziarah kubur dan sebagainya. Ini hadis-hadis ni perlu dikumpulkan. Jadi orang yang jujur ni, dia akan tengok. Yang saya masukkan kelompok-kelompok yang cepat meletakkan orang hukum kafir ni dengan dia ambil cebok, dia cebok bahagian hak nak jadi peluru untuk kena korang. Kalau orang tu jujur, dia tak akan buat gitu. Dia akan tengok keseluruhan apa sebenar maksud orang tu, dan dia akan tengok dalil secara keseluruhan. Tapi kalau dia ambil cebok-cebok, dia nyakit orang yang tidak ada sifat munsif. Orang alim ulama kita dulu dia ada munsif. Munsif ni dia adil, jujur. Mu kata gini ni, tengok ada tak dalil lagi? Apa maksudmu kata gini? Hari ni dah yang ambil bahagian hari nak tembak orang, yang ambil pak, yang ambil pun ambil sekerat. Kita tengok banyak kiki macam ni berlaku. Dan saya tak boleh beri kesimpulan mudah lah. Cuma sejauh yang kita tahu, lepas-lepas banyak buat kerja ni Wahabi, banyak buat kerja macam ni. Hak dang kita kenal lah. Mungkin kelompok lain pun ada juga terlibat gini, tapi lepas-lepas hak dang tengok contoh-contoh tu, kita tahu background dia. Background tu punya. Jadi saya nak beritahu tadilah, contoh balik kepada hadis tadi tu, secara zahir hadis Tuhan beritahu kesombongan itu selendang aku. Jadi kalau kita faham zahir tu, Tuhan ni ada baju, ada selendang. Dan azamah itu kainku, kain yang bahagian bawah lah. Kain. Kibriya itu selendang, azamah ni kain. Jadi zahir riwayat ni berarti Tuhan ni berpakaian, ada selendang, ada kain. Tapi seperti itukah yang dimaksudkan? Tidak. Sejak dari dulu ulama kita tahu benda ni, maksud dia apa benda. Itu adalah bentuk gaya bahasa yang difahami oleh ulama. Sebab apa? Kerana oleh ulama ni dia ada kaedah, dia ada prinsip, ada asas untuk memahami dalil-dalil macam ni. Tapi orang tak ada prinsip tadi, dia boleh sesatlah dengan benda-benda gini ni. Kemudian dia boleh jadi sebab jugalah kalau dia nak sesat orang. Yang ambil ayat orang tu, ayat tafsir pasal ni. Kenalah orang tu. Kenalah orang tu. Ini nak kabarnya berpunca daripada jiwa yang sakit. Trend macam ni, trend yang berpunca daripada jiwa yang sakit. Nak kata sakit jiwa berat sangat. Jiwa yang sakit yang rezeki. Potol ke jadi sakit jiwa terus. Maka barang siapa meninggalkan akan dagu, meninggalkan yakni cabut, ambil kapal, salah suatu daripada keduanya itu, nescaya aku jatuhkan akan dia di dalam neraka jahanam. Aku akan masukkan. Maksudnya kalau mu ambil sikap takabur, pasang atas dirimu, pakai pada dirimu, akibatnya akan ku campurmu ke dalam api neraka.
Jadi dipahami bahawa dia hanyalah bahasa kiasan saja, bahasa simbolik saja. Dan banyak dalam Al-Quran bahasa-bahasa seperti demikian juga dalam kitab-kitab ulama. Kita biasanya bulan-bulan Maulid ni orang baca Bazanji, kemudian ada bait-bait syair. Anta syamsun anta nurun. Kita faham ayat ni. Kalau kita terjemah, engkau wahai Muhammad adalah matahari, engkau adalah cahaya. Terjemah. Tapi kita faham maksud dia tu, bahawa yang dikenali dengan anta syamsun itu, anta badrun, anta syamsun, engkau bulan purnama, engkau matahari. Kita terjemah memang makna gitu. Tapi kalau kita pakai zahir, bodoh sangat. Macam tak kenal kita. Nabi matahari. Apa pun kata Nabi itu matahari. Jadi orang faham belaka dah maksud dia tu. Itu adalah satu bentuk tasbih. Tapi ada orang jadi betul benda ni, ia mempelekeh benda ni, kata ada ke anta badrun, engkau ni bulan purnama. Orang faham belaka benda tu. Orang faham belaka. Tapi nak kabarnya hari ni ada kelompok yang mempersendakan gaya bahasa seperti itu. Ni menyakit. Sudah kata sakit ni sakit. Jadi sakit. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu isyak, kita berhenti setakat ini dulu, dan insya-Allah akan bersambung pada minggu-minggu yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.